والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والعبادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan taufik dan inayah kepada kita boleh sama-sama kita mari berkumpul untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan selawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu kita masih duduk di dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul Siyan, nas'alullahu rahmatan ala dawan. Maka kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini supaya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita dan berikanlah kasih sayang kepada kita. Maka rahmat itu buat kekal dan bagi kita selama-lamanya. Maka semalam kita sudah belajar dah berkenaan dengan sebuah risalah yang bernama Patimun Yatil Musalli. Malam kita berurai berkenaan Patimun Yatil Musalli, iaitu kita bagi orang nak sembahyang. Kalau kita baca mani ya, dia nak kena baca mani. Dia tak dibaca mani ya. Dia kena baca Munyatil Musalli. Kalau bahasa Arab silap baris, maka ubahlah makna. Silap baris sikit pun dia ubah makna. Atau ditamak baris pun dia ubah makna. Iaitu kitab ini yang dikarang oleh Haji Nek Abdullah Ahmad Jambui, iaitu seorang alim juga. Dan ketika dia umur 7 tahun, mana kita sudah maklum dah, iaitu dia belajar dengan seorang guru yang bernama Pak Tujih bin Haji Tuk Raja di Jambu ketika dia umur 7 tahun. Maka selepas itu dia musafir pula kepada Kelantan. Dia belajar di situ iaitu 15 tahun. Dia belajar itu 15 tahun dan dia pergi ngaji pula sama pula, iaitu di Makkah Mukarramah di 14 tahun. Lamanya dia belajar di Mekah tu. Dan di negeri Patuan ini dia belajar ke dengan Pak Tujih Haji Tuk Raja tu. Itu dia. Malam kita sudah mulai berkenaan dengan musannaf ini. Maka malam ni kita nak akan masuk pula kepada muka yang ketiga, iaitu muqaddimah muallif di sini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Atau kita boleh kata juga qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ila an qala, iaitu berkata musannif, iaitu berkata musannif di sini. Dia kata gapo di sini, dia mula muqaddimah bagi muallif, muqaddimah bagi permulaan risalah dia ni Patimun Yatil Musalli ini, iaitu mula dengan bismillahirrahmanirrahim.
Kita tak masuk lagi kepada bismillah hak kita asal ni. Muka 5 ni kita akan hurai pula, bicara pula berkenaan dengan mukaddimah hak kita asal. Hak kita Munyatil Musalli yang dikarang oleh Tok Syekh Daud kita rahimahullahu ta'ala. Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani kita asal ya. Dengan sebab dia boleh buat parti, maka ini adalah ringkasan atau inti daripada kitab Munyatil Musalli hak asal. Dia mari kupah-kupah ambil hak penting-penting dan ambil hak benar yang kita dengar serta kita boleh makan selalu. Kita boleh ambil pehel selalu, tak kena renung banyak, tak kena fikir banyak, tak kena tatah banyak, tak kena mutlaah banyak. Maka kita pehel selalu. Kita kata dia nak murah ke mana, Syekh Daud kita nak murah ke mana. Maka di sinilah orang panggil muqaddimah. Kalau lah satu ibarat lagi orang panggil sekapur sirih. Sekapur sirih orang dulu nak mula kecek, dia ambil sirih dulu. Ambil sirih, ambil kapur, pinai dia makan. Apabila dia makan, maka mulalah dia kecek. Supaya tu juga sebagai kinayah lah. Sekapur sirih, setengah kitab dia tulis sekapur sirih, tidak tulis muqaddimah. Muqaddimah adalah bahasa Arab. Maka di sini bahagi kita permulaan atau pendahuluan. Ini adalah pendahuluan bagi Tok Syekh kita ni, iaitu Tok Syekh apa ni, Abdullah, yang mengarangkan risalah ini Munyatil Musalli. Itu dia. Maka kita sudah maklum pada malam berkenaan dengan data-data dan usul asal iaitu orang yang mentasahih beberapa ulama ni, ulama-ulama yang muktabar di negeri kita ni. Salah satunya ada Pak Dok Sembilan, dan salah satunya ada juga Haji Abdul Rahman, iaitu Tok Dala sendiri, dan ada juga Haji Wani, iaitu anak murid kepada Tok Dala, dan guru juga kepada Baba Abdul Karim tu, Baba Karim kita panggil tu. Tu dia. Maka di sinilah apabila kita sebut dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, selalu kita kena ta'alluq. Orang panggil sakut cakap kita. Kalau sebut kata ba pada awal kali, bi tu iaitu ba harah jar. Sebelum kita nak masuk mendalami istilah, kita hurai guna ba dulu. Maka ulama kita dulu sebelum nak masuk, nak tunjung masuk memahami isi kandungan di dalam kitab, maka dia bicara dulu dengan ba pada bismillah. Kata setengah orang dulu nak reti hak lain, kena reti dulu bismillah. Kalau reti bismillah, maka retilah hak lain. Ni bismillah tak reti lagi, nak pergi hak lain dah. Tu dia. Maka di sini kita urai dengan cara dua lapis. Ini kita ambil faedah sikit bismillah serta kita urai berkenaan dengan ilmu nahwu. Maka ba di sini panggil ba harah jar. Apabila ba harah jar, dia nak kepada muta'allaq ya. Dia nak kepada tempat sakut ya. Kalau kita sebut ada dengan bersikap. Kalau kita kata dengan bersikap, adakah kita behel dengan sikap? Gapo dengan sikap? Mana kata Muhammad datang dengan bersikap. Tu mana tu kena ada di permulaan dia dulu, barulah ba ni boleh sakut. Atau dengan secara kita nampak kelih, atau dengan cara kita tak nampak kelih, wajib kita kena tahu kata dia ada tempat sakut ba ni. Seperti contoh kita kata di dalam surah At-Tin, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini orang panggil soal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia soal tanya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijak menghukumkan
Maka kita akan jawab di situ, sunat bagi kita kena jawab. Jawab lagu mana? Bala. Qalu bala. Jawab bala. Bohke. Bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat. Apabila kita dengar ke email baca Safadi alaihissallahu biahkamil hakimin, maka kita selalu bagi makna sunat baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat. Ya, saya salah seorang yang menyaksikan benar Allah Ta'ala tu. Tu dia alaihissallahu biahkamil hakimin, menghukum dengan secara adil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena tahu di situ, kita mari selalu kita kena kata walaupun tak nampak hak takluk dia tu, maka dia wajib ada tempat sakut dia tu. Apa tempat sakut? Tempat sakut cakap pen. Maka bo ni kali kita ngaji bo dia ada banyak. Salah satu bo ada ajar ni panggil bo asli dan bo zaidah dan ba pula ba syibih zaidah. Ihtimal 3 tapi pakai 2. Kita kata dia ada 3 tapi kita pakai 2. Cuba kita kata ba harajah asli dia nak kepada 3 ayat. Yang pertama dia nak kepada muta'allaq tempat takut dia, dan dia nak pula kepada makna, dan dia nak pula kepada amal. Amalnya apabila tiap-tiap isim yang masuk ba di belakang dia mestilah baca dengan baris bawah. Itu dia. Itu adalah ba asli. Maka di sini kita nak cara ba asli sahaja di sini, iaitu ba asli. Kalau kita mengikut ulama Kufah, dia boleh takluk kepada fi'il. Panggil boleh takluk kepada fi'il. Maka fi'il itu terbahagi kepada 2, iaitu fi'il khas dan fi'il am. Dia kita nak pakai. Kalau kita nak pakai fi'il khas, takluk dia apa? Iaitu u'allifu bismillahirrahmanirrahim. U'allif. Kalau kita nak pakai fi'il am, iaitu abtadi'u. Abtadi'u iaitu fi'il am. Kalau kita nak iktibar, nak ambil pakai hak ulama Basrah, iaitu takluk kepada isim. Isim yang ada isim khas dan isim am. Isim khas iaitu dia isim khas iaitu taklifi. Taklifi adalah musdar daripada u'allifu. Isim khas. Dan isim am pula iaitu ibtidai. Iaitu daripada abtadi'u. Musdar daripada abtadi'u tu. Itu dia. Maka di sini cuba kita tengok bo di sini ismun yang sebut di dalam Al-Quran, hak kita duk tahu tu semua 19 kalimah hak sebut di dalam Al-Quran, ismun saja. Maka di sini dah kalau kita mula bila di ba hingga sampaikan kepada mim, iaitu sama 19 juga, 19 huruf juga. Kalaulah kita pergi buh alif di sini, bismi, kita buh alif di situ, maka jadi 20 sini. Jadi 20 huruf. Maka tidak sederhana atau tidak seimbang panggil itu. Maka kita nak bahas dengan secara pintas lalu berkenaan dengan arah jan. Cuba tengok. Maka di sini dah takluk ba di sini adalah u'allifu. Tu iaitu musannaf karya kitab. Aku mulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana musannaf mula bismillahirrahmanirrahim kerana dia mengikut Al-Quran. Kerana Al-Quran itu mula dengan bismillah. Dan kata al-allamah, al-ulama, daripada ulama juga yang bernama Syekh Abu Bakar At-Tunisi, dia kata ijma' sekalian ulama muslimin berkenaan dengan setiap kitab, semua kitab yang Allah Ta'ala turun mula dengan bismillah belaka. Ijma' ulama muslimin dia kata. Kitab yang turun daripada langit semua 140 kitab semua tu.
Tu. Kalau kita mengikut seorang ulama mufassirin juga, iaitu Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi dia kata semua kitab yang turun daripada langit 104 buah. 60 buah yang turun kepada Nabi Syis alaihi salam, iaitu anak kepada Nabi Adam alaihi salam tu. Yang ke-40 atau riwayat yang ke-41 anak Nabi Adam, iaitu Nabi Syis alaihi salam. Turun kepada Nabi Syis alaihi salam secara panggil suhuf, iaitu 60 buah. Dan turun pula kepada Nabi Ibrahim 30 buah. Dan turun pula kepada Nabi Musa sebelum turunnya kitab Taurat itu, iaitu 10 buah. Turun suhuf dulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Tu. Dia turun dulu kepada Nabi Musa sebelum Tuhan nak turun Taurat. Turun suhuf tu 10 buah. Siapa yang berapa dah? Nabi Syis 60, Nabi Ibrahim alaihi salam 30, Nabi Musa pula 10. Jadi berapa dah? 100 dah. Lepas tu kitab Taurat diri 1, kitab Injil diri 1, kitab Zabur 1, kitab Al-Quran 1, jadi 104 buah. Tu ini riwayat Al-Imam An-Nasafi. Maka oleh kerana itulah riwayat Imam Nasafi dia kata semua kitab 104 buah tu mengandung di dalam 4 buah kitab yang turun kepada Nabi Musa, Nabi Daud, bahasa Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung dalam itu semua isi kandungnya daripada kitab 104 buah itu. Maka dalam 4 buah kitab ni mengandung di dalam Al-Quranul Karim yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dia tu semua isi ya. Maka di dalam sebuah Al-Quran ni, iaitu 114 surah, mengandung di dalam suratul Al-Fatihah. Duduk di dalam surah Fatihah tu. Maka di dalam surah Fatihah tu mengandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Duduk di Bismillah. Maka Bismillahirrahmanirrahim duduk di ba. Duduk di ba. Maka ba itu duduk di titik. Titik ni menunjukkan wahdatul wujud Allah Subhanahu wa taala. Royak kata Allah Taala hanya satu sahaja. Allah Taala asa sahaja Allah Taala tu. Kalau kita bahas berkenaan ilmu tasawuf, dia nak bahas secara menjalani. Maka kita dengan secara pintas lalu sahaja. Batu di dalam Al-Quran pula, cuba kita tengok Bismillah hak yang tidak ada alif ni. Apabila masuk kau tidak ada alif, ada 3 sahaja di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam suratul Hud. Surah Hud ayat 41. Hak kita duk bunyi sama tu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillah tu tidak ada alif. Ada supaya bismillah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu salah satu bismillah yang tidak ada alif. Yang pertama tidak ada alif di dalam suratul Fatihah. Di kalangan Muzahab Al-Imam Asy-Syafi'i, bismillah satu ayat daripada Al-Quran. Dua orang kan? Dan yang ketiga di dalam surah An-Naml. Surah An-Naml iaitu ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 dalam surah An-Naml. Hak tak ada ni, hak tidak ada baris. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillah tu tidak ada alif. Maka di dalam Al-Quran ada 3. Dan kita tengok pula bismillah yang ada alif seperti di dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah ada 2 tempat. Bismi rabbika, sabbihisma rabbika. Bismi rabbika di situ dia ada alif tu. Tu. 2 di dalam surah Waqi'ah dan 1 di dalam surah Haqqah dan 1 lagi di dalam surah berapa satu lagi, iaitu surah Al-Alaq tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi
bismi rabbika. Dengan nama Tuhan engkau, bismi rabbika, Rabbi. Maka kalau kita tengok ya ada rusia di situ. Bismillah pada surah Fatihah kita baca dengan tidak nampak alif, tidak ada alif. Makna tu tidak ada halangnya. Tidak ada halangnya gapo situ. Kita secara makna ba di sini dengan makna ba isti'anah. Minta bantuan atau minta tolong direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil ba dengan makna ba haraf jar, makna isti'anah. Makna ba saja ada semua 13 makna. Kalau sebut di dalam kitab Mughnil Labib yang dikarang oleh Ibnu Hisham, ada semua 14 makna. Tetapi di sini ba di sini kita pakai dengan makna isti'anah dan makna tabarruk. Ambil barakat dan kita ambil pertolongan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ba di sini. Dengan bantuan Allah aku mulai bismillahirrahmanirrahim. Sabit itulah orang dulu sebelum dia nak buat kerja baik. Seperti kita fikir adalah doa. Seperti kita terlintas pada hati, maka adalah doa. Seperti kita lafaz adalah doa. Maka orang tua dulu suruh kita niat dulu, maka mulalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai nak kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai nak buat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu adalah orang panggil ba dengan makna isti'anah. Batu ismi pula kita tengok makna ya. Ismi di sini dia ambil daripada asluhu simatun. Ismi dia ambil pada satu kalimah yang namanya simatun. Mustaqun bisimatin, iaitu dia ambil daripada simatun dengan makna alamat, dengan makna tanda. So ismi ambil daripada simatun, iaitu maknanya tanda-tanda. Maka satu riwayat lagi ismi ambil daripada sumun. Mustaqun min sumun. Ambil daripada sumun. Iaitu makna sumun ke apa? Iaitu makna ulwan. Ulwan ni maknanya maha tinggi. Dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala yang amat barak lagi amat kasih sayang. Maka di sini kita guna ba dengan makna isti'anah dan tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah adalah al-lafzu yadullu ala ta'zim. Satu lafaz yang menunjukkan di atas kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Secara pintahan. Maka Ar-Rahman pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman di sini ulama kata sunat kita tulis nun biar dipanggil. Nun tu tengok nun sini besar ni. Mana tu dia tahu. Ada nakal kata sunat kita tulis nun dipanggil. Kalau tulis Ar-Rahman tulis nun biar dipanggil. Sunat bagi kita tulis. Tu Ar-Rahman. Ar-Rahman dengan makna kata apa? Iaitu al-muhsinu bijala'ilin ni'am, atau al-mun'imu bijala'ilin ni'am. Iaitu Tuhan buat baik dengan besar-besar nikmat Tuhan tu. Iaitu dengan bawah Allah Subhanahu Wa Taala dia buat baik. Dia murahnya Allah Taala kepada sekalian hamba-hambanya, walaupun kafir sekalipun, maka Tuhan juga dengan bersifat yang bernama Ar-Rahman. Iaitu dia adalah orang panggil, dia panggil apa di sini, iaitu amun fil lafzi khasun fil makna. Kita tengok pada lafaz umum tetapi khas pada makna. Iaitu Allah Ta'ala sahajalah yang memboleh berikan bawah secara ni. Tu Allah Ta'ala bersifat bawah. Kita tak boleh nak letak nama anak kita dengan nama Ar-Rahman, tak boleh. Kerana ni yang berhak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Kita kena letak Abdul Rahman, Abdullah. Tu dia.
Maka satu sifat Allah Ta'ala lagi iaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim di sini dengan makna pemurah pengasihani Allah Ta'ala tertentu maksusun bil mu'minin wal mu'minat fil yaumil akhirah. Ar-Rahman ni orang panggil khusus bagi orang yang mukmin saja di negeri akhirat, iaitu panggil khasun fil lafzi amun fil makna. Kita tengok khas pada lafaz tetapi umum atau am pada makna. Maka di sini ulama kata boleh ada tak nama anak tu Rahim saja boleh. Tu dia. Makna tak nama Rahim, panggil Rahim boleh. Kerana ini adalah dia pengasihani tertentu saja kepada orang mukmin. Itu nakal pada kitab-kitab ulama juga. Bukan kita ambil dengan fikir kita dah. Itu berkenaan dengan lafaz. Kalilah kita nak takwil secara salaf, kita takwil je ma yaliku bihi, iaitu bagi yang layak bagi Allah Taala. Maka itu riwayat ni al-mun'imu bi jala'il ni'am, iaitu nikmat-nikmat Allah Taala dengan kebesar-besarannya nikmat tu. Bawah Tuhan sana Ar-Rahman tu wi belaka, tak kira orang Cina, tak kira orang kafir, orang lain Islam tu hebat. Tapi Ar-Rahim ni orang panggil bidaqa itimian. Al-mun'imu bidaqa itimian. Tu ini berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Tu dia. Lepas tu lepas ni kita akan ada Bismillah al-Musannah pula, kita masuk pula bicara berkenaan Bismillah al-Musannah. Lepas tu satu sikit ni di dalam lugah Arab, kalau kita ngaji lugah Arab, iaitu yang nak ada yang panggil nahtun. Nahtun orang panggil ringkasan. Kali sebut basmalah. Kali sebut basmalah adalah kena kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kali sebut hamdalah, maka kena kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Kali sebut pula kena kepada hauqalah, iaitu kena kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hauqalah. Kalau kata iqra hauqalah, tidak ya iqra la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ya tu, dia kata iqra hauqalah. Kita nak baca apa? Hauqalah. Tak boleh ngaji dah. Iqra basmalah. Baca oleh akan basmalah. Kita pun klik rumah basmalah. Tak ada gitu kan. Maknanya itu orang panggil nahtun, iaitu ringkas. Kalau yang basmalah kita mari sudah di dalam lisan kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kali sebut pula halalah. Iqra halalah. Kita tak rasa ngaji kata. Tak rasa ngaji, tak rasa dengar halalah. Kita pun klik dah. Kita tanya berapa kali baca halalah. Ya kita suruh baca 1000 kali. Nah, kita tahu banyak halalah di rumah baca halalah. Baca gitu. Maka salah pula kita baca. Halalah berkenaan dengan la ilaha illallah. Halalah atau tahlil pun panggil. Kita panggil tahlil adalah la ilaha illallah. Kita baca. Maka di sini adalah apa ni? Nahdun. Di segi bahasa Arab. Maka nak pentingnya bahasa Arab sehingga al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sendiri dia ada kata. Dia kata kena. Dia kata man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Kata barang siapa yang menguasai pada ilmu nahwu itu ihtada ila kulli ulum, maka mereka itu mempermudahkan atau dia akan memahami segala ilmu. Ila jami'il ulumi, dia akan memahami segala ilmu. Salah satunya ilmu nahwu itu kena begitu juga. Sebagaimana kata Al-Imam Imriti di dalam kitab dia kata annahu awla awalan ayyuhlama idzil kalamu dunahu la yufhama. Dia kata bermula ilmu nahwu itu annahu awla, lebih utama, awla awalan ayyuhlama, iaitu lebih utama kamu itu kena mempelajari, kena tahu. Idzil kalamu dunahu la yufhama, apabila kita ketik yang tidak ada nahwu maka la yufhama, tidak boleh ketik ikut dia.
makan, nasi makan. Ya nasi makan. Maka tak boleh. Kalau kita pergi rumah harat itu ada nasi, urzun nasi, akala makan, urzun akala. Dia tak yakin, tak boleh. Tak yakin kalimah yang memberi faedah, maka tak panggil kalam di situ. Itu adalah al-iman kendi. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sendiri dia ada nakal juga, ada kata juga ta'allamu arabiyyata fa innaha min zilika. Dia kata belajarlah kamu akan luar Arab, maka sesungguhnya luar Arab itu separuh daripada agama engkau. Itu nak kita penting juga. Kalau kita mengaji kitab, sebenarnya kita kena itu juga lah. Seperti mana kata Tuan Guru Babo Daud, dia sudah meninggal dunia dah. Babo Daud tu dia mati pada malam Jumaat ketika baca surah Al-Fatihah dan maya maghrib. Dia duk maya Allah sebab baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah Tuhan Tuan Guru Babo Haji Daud tu. Dia alim, dia bijak juga lah dia. Mati dan mati pada malam Jumaat Babo Daud. Dia kata kena, kata kali kita ngaji bahasa benih. Bahasa benih, maka itu adalah tanda-tanda kita nak Haji Babo Daud kata. Tanda-tanda kita nak faham. Kalau kita ngaji tak benih kita, dah bahasa apa benih pun nak. Itu maknanya kita tak usaha, kita tak mujahadah untuk nak faham. Baik kita pening dengan ngaji pada kita pening dengan tak ngaji. Maka kita kena pakai masa juga dah. Pakai masa berkenaan dengan nak mendapatkan ilmu tu. Sebagaimana Imam Syafi'i yang ada sebut kita sebut Syafi'i. Betul boleh. Imam Syafi'i ada sebut, dia kata kena akhilan tanalal ilma illa bi sittatin ta'umbika an tabdiha bi bayanin. Dia kata Imam Syafi'i kata, wahai saudaraku, cuba kita tengok bahasa Arab, usul bahasa Arab, satu kalimah menunjuk kepada makna yang lain. Akhi, kalau saudara oleh keluarga dia tak panggil akhi, dia panggil ukhuwah. Saudara, keluarga dan saudara panggil ukhuwah. Maka saudara sesama Islam dia panggil ikhwan. Ya ikhwan muslimin. Saudara sesama Islam dia panggil ikhwan. Dia tak panggil akhi. Cuba tengok bahasa Arab. Ukhuwah kena kepada saudara, saudara-saudari. Dan ikhwan kena kepada saudara seiman, seislam. Cuba ya akhwat, akhwat. Ya ikhwati rahimahullahu ta'ala, ikhwani muslimin, ikhwani rahimahullahu ta'ala, itu saudara seislam, seiman. Itu dia. Maka itu adalah di sini Imam Syafi'i kata ya akhi, ya akhi, wahai saudara. Di sini dia sebut dengan kasih. Kalau kita sebut akhi ni makna tu ya habibi, wahai kekasih. Tak lemuknya al-Imam Asy-Syafi'i panggil ya akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin. Tu. Tak akan dapat ilmu itu melainkan dengan perkara. Imam Syafi'i. Betul ya pula sa'umbika an tafsiliha bi bayanin. Selagi nak akan hurai, nak akan cerita kepada engkau satu persatu bi bayanin, dengan secara nyata. Yang pertama, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Ini kalau yang pertama kena didik. Zaka'un kena didik kita, kena bijaksana. Yang kedua wahirsun. Wahirsun iaitu maknanya himmah kuat, bersemangat kita ngaji. Yang ketiga ijtihadun, kena bersungguh-sungguh dalam kita ngaji. Ijtihadun. Yang keempat wa bulghatun, riwayat yang lain kata wa dirhamun. Bulghatun biaya. Biaya iaitu modal belajar, atau dirhamun duit. Dirham makna duit. Yang empat. Yang kelima pula iaitu suhbatu ustazin. Kita kena bermusahabah.
suhbah dengan para guru, duduk dengan orang alim kita akan dapat ilmu, duduk dengan orang alim dapat ilmu ya. Wasubah tu ustaz. Dan yang keenam adalah waktu lu zaman ni. Kena panjang masa kita belajar, kena panjang masa. Walaupun secara sikit kita kena ngajar semua, kena ngaji dengan secara panjang masa, insya-Allah itulah kita akan menghasilkan di dalam ilmu tu. Tu. Maka banyaklah di dalam syair Imam Syafi'i supaya kita menarikkan hati dan bertambahkan semangat untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi akhirnya kita nak habis, kita kena tanyakan ittaqullah wa yu'allimukumullah di dalam hati kita, ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka Tuhan akan tambahkan ilham dan tambahkan pengajaran dan tambahkan ilmu kepada kita. Imam Syafi'i dia pernah terlihat, bukan lihat, terlihat dia pergi di pasar, terlihat betul. Maka dia hafal dan ingat. Dia klik rumah, dia ajak kepada guru dia. Satu syair Imam Syafi'i kata dia kata kepada guru, syakautu ila waqi'in su'ahibti. Dia kata, aku pernah mengadu kepada Waqi', guru kepada Al-Imam Syafi'i, su'ahibti, payahnya nak ngapal, susahnya nak ngapal, sukanya nak ngapal. Baca guru yang nak fa'arsyadani ila tarki ma'asi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru dia tunjuk ajawi, tunjuk jalan. Maka guru aku tunjuk kepada aku ila tarkil ma'asi, maka kamu tinggallah daripada perkara-perkara yang maksiat itu. Lepas tu guru dia kata wa akhbarani, dan guru aku khabar pula kepada aku bi annal ilma nurun, bi annal ilma nurun, dengan bahawasanya ilmu itu adalah cahaya, adalah nur. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan nurullah, cahaya Allah itu la yuhda, tidak akan dapat kepada li'asi, bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berusahalah, tak kira di segi apa, di segi makin ni kita usaha supaya kita jadi orang ittaqullah, orang yang bertakwa kepada Allah Taala, dan orang yang mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapatlah ilmu. Dengan sebab ilmu lah di tubuh kita, maka kita akan dapat ilham daripada para malaikat, dan Tuhan akan hantar mari pun petunjuk ilmu secara kita belajar, dan ilmu secara ilham tu lebih pula kepada kita, insya-Allah. Maka di sini kita bismillah saja. Maka inilah dia ada mukadimah dia, alhamdulillahilladzi hadana lil khidmati li abna'i awtanina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syamsil huda wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda wal iqtida'i. Tu. Ini adalah mukaddimah musannaf. Kita ambil satu mukaddimah dia adalah iaitu dia kata segala puji bagi Allah. Allah mana tu? Allazi. Allazi apa panggil? Alif lam yang duduk pada allazi, alif lam mausul. Alif lam ada banyak, ya ada alif lam istiqraqiyah. Tapi pada alhamdulillah ni dia guna alif lam al-istiraqiyah majazan. Ya ada alif lam istiraqiyah haqiqah. Tu. Alif lam istiraqiyah haqiqah iaitu sebagai dengan makna kul, makna semua. Tetapi alif lam istiraqiyah ini dengan makna semua hak yang ada. Kalau sebut atau puji-puji yang itu, iaitu kena pada puji yang empat itulah. Puji yang empat, puji empat. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Maka waktu kita nak dihurai di belakang pula ni, di pada muka 5 ni, insya-Allah. Segala puji bagi Allah yang hadana. Hadana yang menunjukkan hidayah kepada kami, yang memberikan hidayah kepada kami
Tuhan wi capuk hidayah, iaitu hidayah makna petunjuk yang baik yang Tuhan terpilih. Orang yang terpilih Tuhan yang tunjuk hidayah. Hidayah makna petunjuk daripada Allah Taala. Tu. Kalau taufik, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mengerjakan perkara yang baik. Tu orang panggil taufik. Kalaulah inayah, supaya kata dengan hidayah dan dengan taufik dan dengan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inayah adalah bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil makna dia. Kita kena faham. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kita baca ihdinas sirat. Tunjuklah kepada kami. Tunjuk ke apa? Jalan-jalan yang lurus mustaqim tu. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang engkau redha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat tu badal, tu badal sirat, siratal mustaqim. Siratal ladzi jadi badal. Ia ada matbu' dan matbu'nya dan ta'bidnya tu. Panggil badal mabdul. Kalau kita ngaji nahwu ya badal. Iaitu mereka yang engkau telah memberi nikmat seperti para awliya, para mursalin, para rasul tu. Tu. Ya hadana lil khidmati li abna'i awtanina. Bagi untuk khidmat, lil khidmati ni untuk khidmat li abna'i awtanina. Bagi dia bagi anak-anak watani. Awtanina watan, kena kepada anak tanah air. Pada untuk khidmat, untuk nak membantukan bagi anak-anak muda-muda pemuda-pemudi awtanina di tanah air kami ni. Kalau kita sebut watan, hubbul watan minal iman. Kasih kepada tanah air itu setengah daripada iman. Ini adalah jamak taksir daripada watana. Awtan. Awtan tu jamak taksir kan. Di abna tu anak-anak. Kalau sebut anak-anak di sini maksud juga kita lah kan. Kita anak-anak generasi baru ni maksud juga. Lepas tu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syamsil huda wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda wal iktidai. Salawat dan salam di atas penghulu kami, iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syamsil huda. Tu iaitu matahari petunjuk. Dia panggil kinayah di sini. Syamsi adalah badal kepada Muhammad, iaitu Muhammad Nabi kita adalah petunjuk yang diserupakan dengan matahari, iaitu terang berderang. Tu terang berderang. Wa ala alihi wa ashabihi, dan di atas ahli keluarganya, keluarga Nabi, dan wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Tu. Maka kita nak akan hurai pula di sana tu berkenaan dengan as-solat, selawat tu orang panggil gapo. Dan alihi, asas-asas yang mana ahli keluarga Nabi ada 3 ahli keluarga maqam doa, maqam madhi dan maqam zakat. Bani Hashim, Bani Muttalib. Kita nak hurai pula sikit. As-solat tu jumhur ulama kata solawat tu baiknya. Lagu mana? InsyaAllah kita akan hurai. Ada mukadimah Syekh Daud ni kita akan hurai. Mukadimah di dalam kitab Fatih Munyatil Musalli. Itu dia. Lepas tu dia kata wa ashabihi, dan sahabatnya nujumil huda wal iktidai. Nujum, najmun, bintang. Nujumi iaitu sekalian bintang petunjuk. Sekalian bintang petunjuk. Wa iktidai, berikutan. Bintang berikutan, iaitu yang ibarat kata segala, tak kira lah Nabi dan orang mengikuti Nabi dan ulama. Al-ulama warasatul anbiya, yang diriwayat di dalam hadis rawahu Abu Daud. Ulama adalah waris kepada para Nabi. Maka itu adalah jawab lagi di sini nujumil huda, sekalian bintang petunjuk, iaitu petunjuk yang diserupakan dengan bintang. Dan sebagai pengikut,
sebagai pedoman bagi kita, supaya kita tengok bintang, kita buat domain bintang ni menunjukkan jalan yang lurus kepada kita, jalan yang benar kepada kita. Seperti hadis lagi Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nujumu amanatun fis sama. Bintang itu adalah amanatun fis sama, petunjuk menerangkan kepada langit-langit. Wa ashabi amanatun li ummati. Nabi kata, riwayat Muslim. Nabi kata, dan sahabat aku adalah menerangkan kepada umat aku. Tu. Tabi'at sahabat ashabukan nujum. Al ashabikan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Dia hadis Nabi ke. Ini dia sebagai panggil bara atau istilah supaya kita fahamlah musannif muraya nak gapo, nak cara berkenaan kitab ni, nak bercara masalah rahsia mayat supaya kita khusyuk, dan hikmah mayat ni kita akan sama pula, iaitu akhir kali ini nama parti Muniatul Musalli, iaitu ini risalah inilah yang bernamakan parti Muniatul Musalli. Maka malam ni sekadar ni sahaja bagi kita sebagai ambil barakat, supaya kita akan jadilah seorang yang menuntut ilmu, yang berbekalan dan beristiqamah kita tu sebaik-baik orang, lebih baik daripada 1000 para wali, iaitu orang yang istiqamah walaupun benda tu sikit tapi kita istiqamah semua tu. Maka kita akan dapat pahala istiqamah para Nabi Muhammad kita sendiri istiqamah sehingga Tuhan turun surah Hud tak silap surah Hud, sehingga berbebankan Nabi tu kerana istiqamah dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhir kali kita berhenti di sini, masa kita banyak dah kerana kita sudah menunaikan solat tarawih tu. Maka satu lagi habis, hak ni habis dah kita itu kita sama pula ini nama Haji Muniatul Musalli. Batu satu amalan juga haji mu kita satu amalan boleh tanya, kita tanyalah nak bagi amalan Amalan berkenaan yang mana yang diriwayat oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Dia adalah Sultanul Ilm atau Sultanul Ulama di negeri Yaman. Amalan dia kata satu amalan dia suruh kita baca selepas daripada solat witir 7 kali, supaya kita nak dapatkan Lailatul Qadar. Kita nak dapat makna Lailatul Qadar, dia suruh istiqamah semua baca ni. Baca ke apa? Allahumma tla' alaina Lailatul Qadri al-azimatul qadri fil yaqadati wal manani. Kita minta Tuhan supaya itulah bertemulah kita, itulah alaina ke atas kami ni Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar al-azimatul qadri, dan keagungan kemuliaan Lailatul Qadar fil yaqadati wal manani, secara jaga atau secara tidur. Kita tunggu. Kita tidur pun Tuhan dapat boleh kita fadilah Lailatul Qadar, atau secara jaga Tuhan dapat boleh fadilah Lailatul Qadar. Cuba ingat tu. Kali lagi, iaitu Allahumma tla' alaina Lailatul Qadri al-azimatul qadri fil yaqadati wal manani. InsyaAllah kita akan sama-sama akan dapatkan malam Lailatul Qadar semua, insya-Allah. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kali kita tutup kitab kita dengan baca doa kifarat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.